A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa ya arhamar rahimin. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin ya rabbal alamin. Apa khabar sidang putus sekalian? Selamat pagi, sabahul khair, good morning diucapkan kepada sidang penonton setia rancangan soal jawab agama nombor 1 di Malaysia. Tak lain dan tak bukan, tanyalah ustaz biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, pertama-tamanya sama-sama kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izinnya Allah Subhanahu Wa Taala mempertemukan kita pada pagi ini di dalam taman-taman syurga menerusi rancangan Tanyalah Ustaz ini. Mudah-mudahan sepanjang kita bersiaran pada pagi ini 1001 rahmat dan juga keberkatan hadir buat diri kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Alhamdulillah bertemu lagi kita untuk edisi 17 November 2022 bersamaan 22 Rabiul Akhir 1444 Hijrah. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan setiap kekusutan dan juga persoalan-persoalan yang diajukan oleh sahabat-sahabat penonton sekalian akan terjawab melalui rancangan kita di dalam episod pada kali ini, insya-Allah. Sidang penonton sekalian, kita sekarang ini mungkin kebanyakan pada kita ini sedang merasakan hangat bahang semakin menghampiri pilihan raya umum yang ke-15 ini, insya-Allah lebih kurang 2 hari lagi. Pastikan di samping kita ini mungkin seronok di dalam berkempen dan sebagainya, jaga hubungan silaturahim kita sesama persaudaraan kita. Sebab apa? Kita takut kita tergolong di kalangan orang yang tidak mendapat rahmat Allah hanya disebabkan oleh permusuhan dan juga kita memutuskan silaturahim dengan sahabat dan juga orang-orang yang berhampiran dengan kita, insya-Allah. Jadi bila kita menyebutkan tentang pilihan raya umum, insya-Allah kita juga akan bincangkan tentang pemilihan pemimpin. Dan pada pagi ini, topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita bincangkan adalah berkaitan dengan salah satu sosok tubuh pemimpin yang cukup berkaliber, yang sehinggakan Rasulullah SAW sendiri pun pernah menyebutkan di dalam hadis berkaitan dengan salah seorang pemimpin yang terbaik, yang memiliki rakyat, yang memiliki bala tentera yang terbaik. Siapakah sosok tubuh tersebut? Iaitu tidak lain tidak bukan Sultan Muhammad Al-Fatih. InsyaAllah menerusi tajuk kita pada pagi ini, Semangat Muhammad Al-Fatih, kita akan bincangkan siapakah sebenarnya beliau, bagaimanakah beliau ini digelar sebagai sebaik-baik pemimpin dan sebagainya. Dan insyaAllah bagi menjawab soalan-soalan daripada sahabat penonton sekalian, bersama dengan saya pada pagi ini, saya tidak keseorangan. Bersama dengan saya, kakanda yang dirindui, salah seorang penceramah dan juga motivator untuk kita semua. Siapa lagi? Tidak bukan Al-Fadil yang berbahagia, Ustaz Muhammad Razi Muhammad Rajak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Cak? Alhamdulillah sihat. Biasa kita dua-dua dia panggil Cak juga. Oh, dua-dua Cak. Ustaz Cak, saya pun Cak juga. Dan juga pada pagi ini Ustaz cantik pakai kepiak Al-Azhar. Masya-Allah. Jadi mudah-mudahan kita mendapat berkat tu, insya-Allah. Ambil barakat guru-guru yang lahir dari rahim Al-Azhar. Amin amin rabbal alamin. Jadi insya-Allah sidang penonton sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan kepada kami seperti biasa, boleh untuk terus berhubung dengan kami di talian 1800881677 ataupun menerusi laman media sosial rasmi kami di Facebook Tanyalah Ustaz TV3, insya-Allah. Jadi sebagai permulaannya Ustaz, kita nak tahu Ustaz sedikit tentang biodata ringkas, latar belakang tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ni Ustaz. Silakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah. Apa khabar ayah, mak, ayah-ayah, ibu-ibu, bapa-bapa saudara yang dikasihi, isteri yang sedang menonton, mungkin isteri-isteri kita, isteri-isteri kita tu, anak-anak.
Semua penonton tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru, seluruh Malaysia hari ini 17 hari bulan November 2022. Kita bicara berkenaan dengan semangat Muhammad Al-Fatih. Saya tak nak terlalu panjang dalam mukadimah ini kerana mungkin kita nak ambil soalan atau sebagainya. Sultan Muhammad digelar Al-Fatih atau Sultan Muhammad Al-Thani adalah sultan yang ketujuh daripada keturunan Uthman Ghazi. Ghazi ni maksudnya apa? Pembela, pejuang, ya. Dan dia berketurunan Turki, ya. Lahir pada 29 hari bulan Mac 1432. Dan tempat kelahiran beliau, baginda, saya telah sampai, iaitu nama Edirne. Edirne ni tak jauh sangat. Selepas tu boleh jumpa Bulgaria, ya. Waktu sampai tu Edirne sedang masih lagi turun salji sejuk, insya-Allah. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih ini dia meninggal dunia pada 3 hari bulan Mei 1481, ya. Dibawa pulang jasadnya dan dikebumikan di Fatih Jami'. Kalau di Istanbul itu, kalau kita sebut Fatih Jami', orang tahulah Masjid Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan di situ jugalah disemadikan ulama yang terkenal yang meninggal pada bulan Jun yang lalu, ya, iaitu Mahmud Effendi. Masya-Allah, seorang ulama dan juga sosok tubuh spiritual yang hebat, ya. Dan hadir untuk menyempurnakan jenazah beliau hampir 3 juta lebih. Ya. Jadi balik kita kepada Sultan Muhammad, dinamakan Al-Fatih itu ada beberapa riwayat lah, ya. Pertama, sewaktu baginda dilahirkan, ayahandanya iaitu Sultan Murad, ya, membaca surah Al-Fatih. Kedua, digelar Al-Fatih yang membawa maksud pembuka, ya, daripada surah Al-Fatihah juga, karena beliau adalah pembuka Konstantinopel. Dan mula menaiki takhta pada umur 12 tahun pada tahun 1444 Masihi. Kemudian ayahanda beliau Sultan Murad ambil alih semula pada tahun 1446. Kemudian diserahkan semula pemerintahan tersebut pada 1451. Jadi 2 kali naik di situ, ya. Ada hikmah-hikmah yang tertentu, dan Sultan Muhammad Al-Fatih ini mengalami proses pendidikan yang cukup hebat daripada ayahanda, bonda, dan juga guru-guru spiritualnya. Tidak kurang juga guru yang mengajar ilmu peperangan, bahasa, sains, teknologi, astronomi dan sebagainya. Sultan Muhammad Al-Fatih ni bertutur antaranya dalam 6 bahasa. Dia boleh bercakap bahasa Arab, ya, dia boleh cakap bahasa Parsi, boleh cakap Hebrew, ya. Boleh cakap memang bahasa Turki lah, ya. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih ini seorang yang tidak pernah diberi kemanjaan. Bayangkan umur 12 tahun telah diberi amanah untuk menaiki takhta, dan sebelumnya itu pernah menjawat jawatan sebagai gubernur waktu umur yang muda, tapi diselia oleh kita sebut mentor, diselia oleh mentor-mentor yang dilantik oleh ayahandanya Sultan Murad. Apabila kita ke Turki, ya, pengalaman Allah Ta'ala bagi rezeki, alhamdulillah, asyukurulillah, 4 kali ke Turki, kita tidak dapat melainkan segala pandangan kita ke kanan, ke kiri, depan, atau kita toleh ke belakang, hatta kita tengok ke bawah ataupun ke atas, kita akan melihat kesan-kesan sejarah yang cukup hebat, ya, yang dimulakan dari Sultan yang pertama sampailah kejatuhan khilafah pada tahun 1924. Berkenaan dengan Sultan Muhammad Al-Fatih ini, ya, dikaitkan dengan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam,
yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dalam musnadnya, la tuftahannal Qastantaniyah fala ni'mal amir amiruha wala ni'mal jaish dhalikal jaish atau kama qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Maksud hadis ini, la tuftahannal Qastantaniyah, sungguh-sungguh Konstantinopolis, Konstantin ataupun disebut Byzantine, ya, akan dibuka oleh seorang raja. Fala ni'mal amir amiruha, maka sebaik-baik raja adalah rajanya. Ya, tak diberhentikan sabdaan itu sekadar menyebut raja, iaitu pemimpin, semangat dia, tapi semangat itu dibawa kepada wala ni'mal jaish dzalikal jaish, dan sebaik-baik tentera adalah tentera tersebut. Kerana itu kita melihat Abu Ayyub Al-Ansari, kalau kita lihat sirah nabawiyah, tak akan kita boleh tinggalkan susuk tubuh hebat ini, kerana unta Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam datang dan singgah di rumah dia, Abu Ayyub Al-Ansari. Kalau kita keluar daripada Babul Baqi', ya, Babul Baqi', tiang yang kedua, ketiga macam tu, di situlah dikatakan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari ketika bersama-sama, ya, turut serta 3 kali cubaan membuka Konstantin, dimulakan dengan Khalifah Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, ya, pada 34 Hijriyah. Kemudian seterusnya diikuti oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, diikuti oleh Harun Ar-Rashid, ya. Semuanya belum berjaya lagi. Dan pada waktu pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan tersebut, ya, Ayyub Al-Ansari ini, sahabat Nabi ini, Abu Ayyub Al-Ansari ini, dia turut serta. Waktu itu umurnya sangat tua. Ada menyebut 85, 90 tahun. Pegang pedang pun tak kuat. Tapi dia nak pergi juga. Okey. Dihalang oleh ahli keluarga dia. Tapi dia nak pergi juga. Lalu dia ingat hadis ini. Dan ketika sampai hayatnya, beliau, iaitu Abu Ayyub Al-Ansari, memohon, meminta, mewasiatkan jasadnya dimakamkan di luar daripada kota Konstantin itu. Sewaktu, saya ingat lagi, sewaktu kali pertama pergi, ya, guru kami yang bawa dan menyampaikan taklimat berkenaan dengan makam Sultan Ayub, diberi gelaran Sultan Ayub, ya, beliau menyatakan bahawa kenapa Abu Ayyub nak dimakamkan di situ? Kerana dia sendiri nak mendengar derapan kaki-kaki kuda, ya, yang diketuai oleh sebaik-baik raja dan juga sebaik-baik tentera memasuki Konstantin. Masya Allah, ya. Dan Konstantin ini merupakan satu kota hebat, ya, yang menjadi rebutan kepada semua pemerintah pada waktu tersebut, kerana di situ pertemuan antara timur dan juga barat, ya, pertemuan antara Asia dan juga Eropah, ya, hanya dipisahkan oleh Selat Bosphorus, ya. Dan di situ ada banyak tempat yang mesti kita pergi untuk kita ziarahi. Jangan lupa, ya, disebut sebagai semenanjung yang cukup hebat dengan nama Golden Horn, ya, Golden Horn, iaitu tanduk emas. Di situ ada tali besi, rantai besi gergasi, tali tak sesuai, rantai besi gergasi yang menghalang kapal-kapal dari masuk untuk mengganggu gugat ketenteraman Byzantine. Dan kita akan melihat insya-Allah kisah bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih membawa kapal-kapal menyeberangi, ya, Galata, lalu sampai hingga menakjubkan penduduk-penduduk Konstantin. Wallahu a'lam muqaddimahnya insya-Allah. Allahu Akbar. Sebaik-baik raja dan juga sebaik-baik tentera. Jadi apakah di antara rahsia di sebalik terlahirnya dua kategori masyarakat ini? Kita akan bincangkan sebentar saja lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan kekal bersama dengan kami. Daniel Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi insya-Allah.
sekalian, kembali kita bertemu pada pagi ini dalam rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, sama-sama kita bincangkan topik berkaitan dengan semangat Muhammad Al-Fatih pada pagi ini. Jadi senang betul sekalian, ada sebarang soalan yang ingin diajukan seperti biasa, boleh terus berhubung dengan kami di talian yang tertera di kaca televisyen anda, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak teruskan dengan meraihkan soalan daripada sahabat penonton kita. Soalan yang pertama yang terpilih adalah daripada Puan Masrifah Nur Jama'in. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah yang menyebabkan beliau dilantik menjadi sultan oleh ayahandanya ketika beliau di usia 12 tahun? Soalan kedua, sejak bilakah Muhammad Al-Fatih dikelilingi oleh para ulama yang terhebat dan bagaimana beliau dapat mempelajari pelbagai ilmu serta bahasa seperti ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ilmu fiqh dan ilmu dalam peperangan? Mohon perkongsian ilmu. Terima kasih. #Biar Tahu, jangan keliru. Tafadhal Ustaz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita mula tadi itu agak momentum dia relax tu. Bila kita dapat soalan ini memang akan melonjakkan lagi tenaga kita, semangat Muhammad Al-Fatih. Beliau adalah Sultan Muhammad yang digelar Al-Thani atau Muhammad yang kedua, bin Sultan Murad yang kedua, bin Sultan Muhammad yang pertama, bin Sultan Bayazid yang pertama, bin Sultan Murad yang pertama, bin Sultan Orhan, bin Sultan Uthman. Yang digelar dinasti Uthmaniyah itu daripada Sultan Uthman Ghazi, berbangsa Turki, dan kita dah sebut dah tadi ya, dilahirkan di Edirne, Turki. Dan beliau dilantik menjadi sultan oleh ayahandanya pada umur 12 tahun. Bila kita tengok soalan Masrifah Nur tanya tu, apakah yang menyebabkan beliau dilantik? Apabila Sultan Murad ya sangat dahsyat perjuangannya untuk melebar luaskan Islam pada waktu itu, maka ada ketika dia satu perkataan yang kita nak sebut, mungkin sesuai mungkin tidak, tapi kalau tak sesuai saya minta maaf dulu dengan izin ya, burn out. Dia rasa letih sangat-sangat ya. Keletihan yang sangat ya. Maka Sultan Murad mengambil satu keputusan untuk dia bukan rehat, tapi dia uzlah sekejap ya, untuk dia bersuluk, untuk dia menumpukan ibadah kerohanian dia, untuk meningkatkan kekuatan fizikalnya, untuk top up balik segala tenaga dia. Maka pada waktu itu kena ada pengganti. Tak bolehlah main lantik-lantik suka-suka hati gitu je. Maka Sultan Murad melantik anaknya Sultan Muhammad yang kedua untuk menduduki takhta kerajaan dinasti Turki Uthmaniyah dalam tempoh pada waktu itu 1444. Ya. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih ini kita lihat ya, beliau dikelilingi oleh para ulama yang hebat-hebat ya. Ulama yang paling terkenal sekali yang kita tahu dalam sejarah Sultan Muhammad Fatih ini ialah Aq Syamsuddin ya, ulama spiritual yang selalu berada dengan beliau ya. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih ini seorang yang cukup menghormati guru dia. Itu satu semangat yang kita nak ya, di mana murid yang sangat taat kepada guru dia, dalam arti kata guru yang mengajar ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau kita lihat lagi Sultan Muhammad Al-Fatih itu 12 tahun naik ke takhta. Adakah beliau ni naik takhta tu tidak ada orang yang menemani dia, tidak ada orang yang turut serta untuk bersama-sama mentadbir. Dan kita lihat bagaimana Sultan Murad menyediakan senior-senior yang hebat-hebat ya, orang-orang lama seperti Chandrali Halil Pasha, mentor Sultan Muhammad sendiri, Zaganosh, Syihabuddin dan Turkhan Bey ya. Ini nama-nama yang kalau kita cari dalam sejarah sewaktu era pemerintahan Sultan Murad, Sultan Muhammad Fatih, kita akan dapat nama-nama ini. Jadi apabila kita lihat pada 10 November 1444, selepas peperangan Varna yang dipimpin sendiri oleh Sultan Murad yang kedua ya, kemenangan memihak kepada tentera Turki Uthmaniyah dengan gabungan 10 buah negara Kristian pada waktu itu ya. Masya Allah, tabarakallah. Jadi
kita lihat Sultan Murad menjadi sultan semula untuk kali yang kedua, ya, dan mengembalikan takhta kepada anak dia, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, selepas diyakirkan oleh Zaganos dan juga Syihabuddin. Dan kita lihat bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih ini, kita nak ambil satu semangat, ya, baginda seorang yang cukup menjaga salat dia, cukup menjaga salat, bahkan dikhabar dan terlalu masyhur baginda sejak baligh tidak meninggalkan salat fardu, ya, tidak meninggalkan salat rawatib, tidak meninggalkan salatul lail ataupun salat-salat malam, qiyamul lail. Bahkan separuh daripada tenteranya mengikuti daripada apa yang dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih ini terkenal dengan sosok tubuh yang tegas, yang cergas, ya, yang cerdas, yang tajam fikirannya, dan tak pernah berhenti untuk berusaha memajukan dirinya, ya, memajukan Islam, iaitu menjadi agama yang tunjang utama kehidupan seluruh manusia, dan memajukan negara Turki Uthmaniyah itu sendiri, ya, hingga kalau kita lihat sampai ke Eropah, sampai ke Bosnia, ya, bahkan ahli-ahli sejarah menyatakan kalau Sultan Muhammad Al-Fatih ini Allah Ta'ala panjangkan lagi umurnya, tidak tahu apa akan jadi dengan Eropah. Kemungkinan hilang identiti Eropahnya, semua akan menjadi satu empayar yang besar, dan agama yang dianuti adalah agama Islam. Jadi untuk itu dulu yang kita jawab soalan Kak Masrifah Nur Jama'in kita ini, insya-Allah. InsyaAllah. Ya? Jadi itulah dia jawapan bagi dua soalan yang ditanyakan oleh Puan Masrifah Nur Jama'in kita, insyaAllah. Jadi Ustaz, kita nak beralih dengan soalan berikutnya, Ustaz, daripada saudari Izzara Zuraikha. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Apakah jasa dan sumbangan Muhammad Al-Fatih dalam perkembangan Islam? Bagaimana ada diceritakan bahawa para tentera Sultan Muhammad Al-Fatih tidak pernah meninggalkan solat wajib sejak baligh dan separuh tidak pernah meninggalkan solat rawatib. Bagaimana teknik pentadbiran disiplin Muhammad Al-Fatih menjadikan sedemikian? Mohon pencerahan Ustaz. Terima kasih. Silakan Ustaz. Terima kasih soalan dari Izzara Zulaikha, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau kita lihat soalan tadi, ada satu yang saya mungkin belum lagi selesaikan jawapannya, bahasa, ya. Tadi kita sebut 6 bahasa, bahasa Turki, Yunani, Hebrew, Arab, Parsi, Latin. Itu dia bahasa yang boleh ditutur oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Karena itu tak heran apabila Konstantinopel dibuka, beliau bercakap dengan bahasa mereka. Bukan masuk tu ada translator atau sebagainya, tak. Bahkan terus bercakap dengan patriark ataupun uskup besar. Kerana Konstantin atau Byzantine, mereka bermazhab Kristian Ortodoks, ya. Tidak seperti gereja di Rom sana yang bermazhab Kristian Katolik, ya. Dan Sultan Muhammad Al-Fatih ini pakar sungguh, ya, dalam bidang ketenteraan, bidang sains, ya, mathematics dan juga astronomi. Dan mendapat didikan, kalau kita lihat dan kita baca, ibu beliau, ya, iaitu Huma Hatun, sangat dahsyat, ya, dalam mendidik anak-anak dia ni. Antaranya ialah kalau kita lihat soalan itu tadi, bagaimana teknik, ya, hingga dapat membentuk pentadbiran disiplin. Ayahanda beliau, iaitu Sultan Murad yang kedua, dalam beberapa riwayat juga, seperti juga yang pernah dibawa hingga dalam pengarah filem, menyatakan bahawa beliau ni dengan Sultan Muhammad Fatih ni, dia tidak sangat, bukan tak sayang, sayang, tapi tidak memanjakan anak dia. Dikatakan beliau sempat hanya kita sebut menguntumkan senyuman, melemparkan tu tak sesuai, kan, menguntumkan senyuman kepada anak dia sebelum dia pergi berperang. Dan apabila balik daripada berperang, beliau sibuk tanya perkembangan negara dan tak peduli sangat anak dia. Bukan tak peduli sangat itu dalam erti kata tidak mengambil endah, tapi itu didikan awal bahawa engkau penting wahai anakku,
bukan tak penting. Tapi aku nak mendidik engkau bahawa besok bila engkau menjadi pemimpin, bawa semangat ini. Ada lagi yang lebih penting. Islam, ya, rakyat, negara lebih penting daripada engkau, anakku sendiri. Ini aku mendidik engkau. Engkau penting sebenarnya. Inilah didikan dan proses tarbiyah yang berlaku. Dan ibundanya Humahatun ketika Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad yang kedua masih kecil, ya, dia sering bawa untuk melihat tembok yang dibina oleh Konstantin, ya. Lalu menyebut hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tuftahanna al-Qastantiniyyah, yang kita baca tadi sampai habis, dan selalu tanam dalam diri anak dia, wahai anakku, engkaulah yang akan membuka kota ini. Ya. Karena Syekh Bayram, ini satu lagi figur. Syekh Bayram ini adalah ulama spiritual yang menjadi penasihat khusus kepada Sultan Murad yang kedua. Dan sewaktu Sultan Murad yang kedua berada bersama dengan dia, dan waktu yang sama ada anak murid dia, Syekh Aq Syamsuddin ini, dan Sultan Muhammad Al-Fatih masih kecil dalam buayan. Lalu Syekh Bayram ini menyatakan bahawa, tuanku, bukan tuanku yang akan membuka Konstantin. Beritahu siap dah. Kerana pandangan dia, ya, pandangan orang mukmin, orang bertakwa ni, Nabi ada sebut hati-hati dengan pandangan mereka, ya, kerana mereka melihat dengan pandangan yang cukup tajam. Bukan tuanku yang akan membuka kota Byzantin ini, tetapi akan dibuka oleh bayi ini. Dan bukan aku yang akan turut serta bersama-sama membuka, tetapi anak muridku ini, Aq Syamsuddin. Dan memang sejarah telah merekodkan bahawa, ya, Sultan Muhammad Al-Fatih ketika membuka kota Byzantin ataupun Konstantin, ayahanda beliau Sultan Murad telah pun meninggal dunia. Dan unik Sultan Murad meninggal dunia ni, dia pesan supaya jangan makamnya itu dihadang bumbungnya, kerana dia nak rahmat Allah SWT, iaitu hujan, turun terus ke atas kuburnya. Dan pada waktu tersebut Syekh Bayram pun telah tiada. Yang turut serta, kalau kita lihat banyak gambar-gambar yang ditunjukkan kalau kita pergi ke Museum Memorial, ya, di Turki, di Istanbul sana, memang akan ada satu sosok tubuh berserban, ya, yang wajahnya redup, menenangkan. Dikatakan itulah dia, ilustrasi, ya, Syekh Aq Syamsuddin yang banyak memberikan nasihat dan banyak memberikan dokongan serta memberikan bimbingan yang padu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi itulah dia, telah diajar dan diasuh berkaitan dengan kepentingan mentadbir. Yang keduanya tentang kepentingan mendirikan Islam ataupun syiar Islam itu. Dan ketiganya untuk memelihara rakyat, Ustaz. Allahu Akbar. Itu satu benda yang perlu ada kepada pemimpin-pemimpin kita dan juga bakal-bakal pemimpin kita, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, banyak lagi yang kita akan bincangkan berkaitan dengan topik kita pada pagi ini. Namun sebelum kita berhenti berehat seketika, jangan ke mana-mana. Teruskan kekal bersama kami kembali sebentar saja lagi. Tanya Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Sama-sama kita bincangkan tentang semangat Muhammad Al-Fatih. Mudah-mudahan hari ini kita terus bersemangat untuk menjalani kehidupan kita, insya-Allah. Jadi jom kita nak beralih dengan soalan berikutnya, saudara sekalian, dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Tuan Muhammad Effendi Mat Daud. Assalamualaikum Ustaz, Da'i dan kru-kru Tanyalah Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Inilah semangat orang muda. Adakah Muhammad Al-Fatih mengetahui pemimpin soleh dan tentera soleh itu adalah dirinya dan tentera Islam bawah pimpinannya, seperti yang disebut oleh hadis sahih baginda Rasulullah SAW daripada Kuala Batas, Pulau Pinang. Silakan Ustaz. Terima kasih saudara Effendi Mat Daud, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita tahu tak tahu ni, ya, cukup dahsyat kalau nak jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kenapa?
Satu, dia memang tak tahu bahawa dia adalah falani'mal amir. Ya. Dan tentera dia pun tak tahu, ya, wala ni'mal jaish, zalikal jaish. Akan tetapi didikan tu, ya, didikan untuk membina seorang pemimpin yang hebat tu berlaku. Tak pernah sunyi. Yang ini, anak-anak kita tahu atau tidak dia akan berjaya? Tak tahu. Tetapi dari proses pendidikan dia boleh tahu. Kerana apa? Kalau kita lihat soalan yang sebelum tadi, saya telah pun jawab bahawa Syekh Bayram, ya rahmatullah alaih, dah sebut dah kepada ayahandanya Sultan Murad bahawa tuanku bukan tuanku yang akan buka kota ni, tapi anak tuanku yang dalam buayan tu. Satu. Jadi kata-kata Syekh Bayram Al-Wali ni takkanlah tak pernah disampaikan oleh ibunya, dan ibunya Humahatun selalu sebut, bawa dia pergi tepi tembok, apa namanya, kita sebut apa namanya tu, tembok tu, tunjuk engkau esok akan buka tu, engkau besok akan pecahkan tembok tu, engkau besok akan masuk dan menyebarkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jadi dari didikan ini terbina satu keyakinan yang membawa kepada diri aku besok, aku besok, aku besok, aku akan, ya. Ini satu benda yang kita sebut hari ini motivation. Ramai orang mempermainkan perkataan motivasi, dia kata motivasi, ya. Bukan. Motivation daripada dua perkataan motive and action, ya. Ada satu benda yang nak dicapai, motif dia, ada tujuan, ada qasad dia, dan ada action, ada tindakan untuk dia capai. Jadi digabung kedua benda ni jadi motivasi. Ya, bahasa tu moden lah hari ni, Cang, ya. Dan juga penonton, tanyalah ustaz biar tahu, jangan kira yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Tuan Effendi Daud yang bertanya tadi, lama-kelamaan dia tahu bahawa akulah, ya, yang mesti ambil tanggungjawab ini. Seperti Nabi kata, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Kamu semua pemimpin. Aku pemimpin ke? Kita akan fikir, aku pemimpin ke? Apabila diri kita sedar bahawa hadis ini merujuk kepada seluruh umat Islam, kita memimpin. Siapa yang kita pimpin yang pertama? Diri kita sendiri. Kemudian kita jadi ketua keluarga yang laki-laki, ya. Kita memimpin keluarga kita. Yang perempuan memimpin diri, ya. Apabila suami pergi mencari nafkah dan sebagainya, dia memimpin keluarganya, anak-anaknya, memberi didikan dan sebagainya. Jadi proses ini berlaku hingga menjadikan daripada satu situasi tidak tahu kepada tahu, daripada tahu kepada yakin, akulah dia, ya, yang dimaksudkan. Tetapi tidaklah overconfident di situ, kerana sentiasa ada usaha Sultan Muhammad Al-Fatih ini, ya. Dia berdoa dan berdoa dan berdoa, ya. Ada sebut 58 hari kepungan, ada kata 53 hari kepungan, ada kata 57 hari kepungan, ya, yang berlaku dan meletihkan. Allahu Akbar, ya. Jadi bolehkah aku untuk pecah masuk ke dalam ibu kota Byzantine tersebut, yang hari nama Istanbul? Dan Sultan Muhammad Al-Fatih tak berhenti di situ. Dia mencari orang yang pakar dalam buat meriam gergasi, nama Orban. Ya. Jadi Orban ini sebenarnya berada dalam tahanan. Bagaimana mereka menggali terowong untuk keluarkan Orban ini, dan beberapa kali percubaan menyediakan buat acuan, tes, run, ya, uji lari. Bukan uji batu lari. Dia sebut istilah dia macam tu, uji lari. Maksudnya uji kekuatan meriam gergasi yang sekarang masih dipamerkan, ya, di Museum Rasmi Turki di Istanbul. Masya Allah, tabarakallah. Jadi dari proses yang kita lihat, ya, pendidikan, ditanam keyakinan dan sebagainya, membentuk Sultan Muhammad Al-Fatih hingga dia kata, ya, akulah dia, akulah dia. Dan baginda tidak sombong, ya, tidak menjadikan kemenangan selepas pembukaan ini, kita cerita terus, masuk buka terus, dengan membalas dendam kepada orang-orang Greek, ya. Dia bertutur dalam bahasa Greek, bahasa Konstantinopel, Konstantin. Tapi tidak berlaku kegerunan mereka ketika dia menghimpunkan semua
untuk berada di dalam Hagia Sophia. Banyak benda nak cerita ni. Ya, Hagia Sophia, bukan Hagia Sophia. Hagia Sophia yang merupakan gereja agung. Beberapa kali berlaku gempa bumi. Ya, binaan Hagia Sophia tidak terjejas sangatlah, ya. Dan terkini dalam bulan Mei yang lepas, hampir sebulan saya berada di Istanbul di Turki, kita melihat bagaimana Hagia Sophia telah dibuka sepenuhnya. Sebelum tu pergi waktu tu ada penyelenggaraan. Jadi dia pasang scaffolding sana, dia tutup sini, holding sana sini. Sekarang dia buka semua. Ya. Dulu kita masuk Hagia Sophia, Masjid Jami Agung Hagia Sophia, kita tak dibenarkan buka kasut, tak boleh. Kalau kita buka, pengawal suruh pakai. Sekarang alhamdulillah tersedia rak yang bernombor. Dan insya-Allah tak akan hilanglah kasut tu. Asal ingat betul nombor, ya. Kita tanggalkan, kita letak, kita masuk bismillahirrahmanirrahim, baca doa masuk masjid, kita salat tahiyatul masjid, kita i'tikaf, kita dengar bacaan Quran sebelum Jumaat, kita dengar azan dilaungkan. Masya-Allah, dahsyat, ya. Dan sebelum tu nak bawa kepada era Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Ketika memasuki Hagia Sophia, ya, dihimpun seluruh orang-orang Kristian di situ. Lalu mereka jadi takut. Takut kenapa? Mungkin kami akan disembelih beramai-ramai dan Hagia Sophia akan menjadi lautan darah orang-orang Greek atau orang-orang Konstantin yang beragama Kristen Ortodoks. Tapi tidak. Ya, dia menyatakan bahawa kamu bebas beribadah. Kamu bebas untuk mengamalkan ajaran kamu. Dan orang-orang Konstantin yang beragama Kristen Ortodoks suka, karena mereka pada waktu itu tidak gemar dengan keadaan mazhab Kristen Katolik yang menindas golongan Kristen Ortodoks, ya, dan dilantik patriark yang pertama, ketua orang-orang Kristen di Istanbul, dan mereka dapat kebebasan, ya, dan dia mentadbir orang-orang Kristen. Dan lebih dahsyat lagi, ini satu isu mungkin yang orang tak tahu. Sebenarnya Sultan Muhammad Al-Fatih telah membeli gereja Hagia Sophia, ya, dengan harga yang cukup mahal, dan diberi harga tersebut, ya, dibayar kepada patriark dan orang-orang Kristian untuk mereka membina gereja lain, ya, dan memperbaiki gereja-gereja yang lain. Sebab itu berlaku apabila pernyataan yang menyatakan bahawa Sultan Muhammad Al-Fatih merampas Hagia Sophia, tak betul, ya, dan diletakkan dalam wakaf Muhammad Al-Fatih, ya. Dan kita pun tahu mahkamah telah mengisytiharkan semula bahawa Masjid Hagia Sophia itu adalah harta wakaf daripada Sultan Muhammad Al-Fatih dan dikembalikan fungsinya menjadi masjid. Hal yang sama sewaktu kami menziarahi satu negara yang pada waktu tersebut, ya, kita lihat dia ada era yang hampir sama dengan Anatolia, iaitu di Turki, iaitu di Andalusia. Apabila kita pergi ke Jami' Qurtubah atau Cordova, ya, saya ingat lagi paderi tersebut bernama Juan Carlos, ya. Kalau eja macam Juan Carlos, ya. Dia bawa ke satu tempat dan saya diminta pada waktu itu menjadi translator, penterjemah. Allahu Akbar, apa yang dia nak sebut ni? Kita bimbang dia nak sebut Islam merampas, ya, gereja agung Cordoba, the Grand Cathedral of Cordova, lalu ditukar menjadi Masjid Cordoba. Allahu Akbar, dalam hati ni, ya Allah, tolonglah aku, ya Allah. Dia bawa ke satu tempat, dia kata, aku bawakan kepada kamu era di mana saat mula berlaku satu sejarah hebat di Andalusia. Di sinilah tempat tapak gereja asal. Kamu boleh lihat di bawah, dia waktu tu buat tempered glass yang tebal, jadi kita boleh berdiri kat atas tu tengok kat bawah. Masya Allah, tabarakallah. Kita nampak, ya, lukisan-lukisan yang sama ada pada Masjid Jami' Qurtubah, ya, dan bentuk dia sebut apa dia, tengok tu tiba-tiba dia lose kejap, akvadak apa, yang bentuk macam dengan lengkungan arch tu, yang lengkungan sebenarnya untuk lalukan air. Ya, untuk lalukan air. Bukan design tu, untuk kukuhkan dia punya struktur, ya. Kita panggil arch, ya, ataupun gerbang kat situ.
rupanya disalin semula oleh orang Islam ketika mereka mengambil alih Andalusia, sekarang Spanyol, ya. Lalu pada waktu itu saya di antara mengenang kehebatan sejarah dan keagungan Islam, disebut ayat ni. Disebut ayat yang kita bimbang tadi. Sebenarnya gereja ini tidak dirampas oleh orang-orang Islam. Masya-Allah, tabarakallah. Tetapi telah dibeli dengan harga yang mahal, ya, dan dihadiahkan duit tu kepada orang-orang Kristian untuk mereka membina gereja yang baru. Rupanya asal usulnya apabila Islam telah memasuki Andalusia, ni kita cerita Turki, Anatolia. Boleh ambil sikit masa nak cerita ni sebelum tu, Ustaz? Sebelum tu kita berhenti berehat sebentar. Tahu lebih lanjut tentang istimewanya berkaitan dengan Andalusia ni. Nak tahu yang ke mana, teruskan kekal bersama dengan kami Daniel Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu di dalam rancangan Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru. Sama-sama pada pagi ini kita mengambil iktibar daripada sosok tubuh yang cukup disegani, yang digelar sebagai sebaik-baik pemimpin, yang memiliki sebaik-baik tentera. Siapa lagi yang kita tahu, iaitu Sultan Muhammad Al-Fatih, insya-Allah. Jadi sebelum kita berhenti berehat sebentar tadi, Ustaz ada nak berkongsi dengan kita tentang keistimewaan yang terdapat di Andalusia ni, Ustaz. Jadi Ustaz, boleh teruskan, insya-Allah, silakan. Baik, alhamdulillah. Tengah-tengah duduk seronok tadi itu kan. Masya-Allah. Jadi apabila dia mula bercerita tu, saya rasa insya-Allah ya Tuhanku, apa yang nak sebut apabila dia sebut bahawa dahulu sebenarnya apabila Tariq bin Ziyad, Musa bin Nusair masuk, ya, dengan jemputan pada waktu itu Raja Julian yang ditindas dengan teruk oleh Maharaja di semenanjung Iberia, mereka dijemput untuk solat dalam gereja. Tapi umat Islam kata tidak, kami telah dipesan. Antaranya pesanan Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu ketika pembukaan Palestin, kan? Jadi ketika ditawarkan untuk solat dalam gereja Nativity, Sayyidina Umar dah dia solat di luar. Dia kata tak mau, nak tunjuk nanti umat Islam ni asal dia menakluki sesuatu negara, mereka akan tukar rumah-rumah ibadat. Jadi memang itu yang sebenarnya berlaku, solat di luar. Hinggalah tak, ni kami jemput, solat di dalam, bahagi dua gereja. Lama kelamaan bila lihat orang Islam semakin ramai, umat Islam semakin bertambah, peluk Islam, maka mereka serah gereja. Tapi umat Islam pada waktu itu tidak ambil kesempatan untuk istilahnya ambil peluang rampas, tak, dibeli. Hal yang sama berlaku pada Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, ketika memasuki Hagia Sophia, ya, dia menyatakan hasratnya dan mereka bersetuju. Jadi sehingga sekarang kembalilah Hagia Sophia jadi masjid. Sekarang kalau kita pergi, azan akan berkumandang dan berselang-seli antara Masjid Sultan Ahmad tersebut, Masjid Biru, ada Blue Mosque, dengan Hagia Sophia. Jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, sana pun akan azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, semangat Muhammad Al-Fatih ini akan berterusan tanpa henti sebenarnya. Dan kita nak ambil sempena dengan sekarang ini, musim perjuangan pilihan raya, ya, anak-anak muda yang umur 18 tahun, dan kita kena ingat Sultan Muhammad Fatih, ya, dia memimpin tentera seumur 17 tahun, ya, membuka Konstantin umur 21 tahun, ya, dan kejayaan-kejayaan yang hebat ini datang dari anak muda, ya, datang daripada perjuangan yang ada hala tuju, ya, ada falsafah dia dan ada motif dia, ya, dan diikuti dengan tindakan. Maka kita nak ambil semangat ini supaya anak muda kita menelusuri semangat Muhammad Al-Fatih ini, ya, bukan semangat-semangat yang lain di mana menjadikan agama sebagai paksi, ya, memperjuangkan untuk negara bagi membela rakyat. Dan kita lihat bagaimana Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, ketika membina tembok Rumah-Seli itu, dia tak mengarahkan semata-mata rakyat dia saja yang membina, tentera-tentera dia saja yang membina, bahkan dia membina sendiri. Dan mereka melihat bagaimana pasir
jatuh di atas tubuhnya. Maksudnya tubuh itu berpasir penuh, ya, ketika bertungkus lumus membina tembok tersebut. Dan tembok tersebut masih ada untuk kita lihat hingga hari ini. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi salah satu poin yang kita boleh ambil di sini Ustaz, tentang galakan ibu ayah sejak daripada kecil ini, memberikan, mengasuh anak-anak ni, memberi semangat kepada anak-anak untuk terus berjaya di kemudian harinya. InsyaAllah kita akan ambil semangat ini untuk kita memberikan didikan untuk anak-anak kita di masa hadapan, insyaAllah. Jadi jom kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz, dengan meraihkan soalan daripada saudari Aisyah Icha. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan saya, bagaimana kepakaran serta kebijaksanaan Muhammad Al-Fatih dalam mengatur strategi serta memanfaatkan bala tenteranya hingga dapat menembusi benteng kukuh pihak musuh dan akhirnya berjaya menawan kota Konstantinopel setelah berjuang hebat selama 53 hari? Mohon pencerahan Ustaz. #biar tahu jangan keliru. Terima kasih. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Soalan yang dinyatakan oleh Aisyah Aicha ni berat sebenarnya. Berat tu bukanlah berat bagaimana. Tapi kita nak jawab dengan berstruktur dan teliti. Okay, sebenar betulnya daripada kurun ke-14 lagi, kerajaan Turki Uthmaniyah telah cuba bertungkus lumus untuk merealisasikan hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Kerana 800 tahun selepas sabdaan Nabi itu baru kita lihat, ya, bahawa apa yang Nabi sebut sebenarnya adalah tiada lain tiada bukan kebenaran semata-mata. Baik. Kita lihat bagaimana keadaan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam perang Khandaq, ya. Bagaimana Nabi tunjuk contoh baginda tak makan, ya, ikat perut dan meletakkan batu-batu kerikil dalam kain lalu diikat perut dia, ya, hingga para sahabat mendengar bunyi pergerakan batu kerikil tersebut. Lalu mereka bertanya, apa dia ya Rasulullah yang bunyi itu, ya. Dan angkat perut, nampak perut Nabi kempis sungguh, ya, dan tak nak bagi masuk angin dan rasa lapar, Nabi ikat perutnya dengan batu kerikil tersebut. Menangislah para sahabat. Ini juga dilakukan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ya, sama-sama membina yang kita sebut sebagai benteng. Daripada benteng tersebut runtuh dan benteng tersebut dicabul oleh tentera-tentera Konstantin. Kemudian kalau kita lihat tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, satu benda yang cukup hebat, ya, apabila Sultan Muhammad Al-Fatih meneliti persiapan perang oleh ayah dia, iaitu Sultan Murad yang kedua. Oh, begini tak berjaya. Oh, kalau begini tak berjaya, maka baginda melakukan persiapan yang sangat rapi, belajar daripada apa yang ayahanda baginda telah lakukan. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, kita taklah sebut terlalu detail, ya. Mungkin kita sebut tu sedikit-sedikit ataupun kita ambil isi-isi yang sangat penting kerana dia terlalu padat. Kalau kita pergi ke sana, kita boleh lihat kota Rumeli atau disebut sebagai Rumeli Hisari. Rumeli Hisari ini satu kota yang mana dia berada di tepi tebing Selat Bosphorus. Kita boleh lihat sampai sekarang, ya. Ini bahagian yang sempit antara tebing Asia dan Eropah. Kota ini dibina bersama-sama Sultan Muhammad Fatih yang saya cerita tadi, ya. Dan kalau kita lihat kota ini, dia guna untuk nak mengawal lalu lintas di selat tersebut. Maharaja Byzantine, ya, telah cuba sedaya upaya apa yang ada menghalang Sultan Muhammad Fatih daripada bina benteng atau disebut sebagai Rumeli Hisari ni, kota Hisari, tapi gagal, tak berjaya. Okey. Dan baginda kumpul 250,000 tentera yang terlatih, itu perkataan dia, yang terlatih, ya. Dan baginda beri semangat wajah setiap hari kepada tentera-tentera ini. Dan lebih dahsyat lagi, baginda mengimamkan sendiri salat fardu bersama tentera-tentera ini. Kemudian tak cukup dengan itu, baginda mengkaji ketebalan tembok Konstantin. Tebal sungguh, 3
lapis, kalau kita melihat itu bata yang besar-besar dan tebal-tebal, ya. Dan bata tu dibuat dengan begitu padat sekali, bukan lompong-lompong. Kalau hari ini anak muda kata bukan kaling-kaling punya tembok ni. Dia memang batu yang padu. Cukup dahsyat, padu sungguh. Lalu Sultan Muhammad Fatih dapat maklumat bahawa ada seorang pakar bina meriam yang hebat pada zaman itu, dan dia telah pun mendapatkan khidmat pakar tersebut. Lalu dibina 400 buah kapal laut, dan dalam masa yang sama disediakan bersama dengan meriam diraja. Okey, jadi sebelum kita lihat peperangan berlaku, hubungan diplomatik juga penting, di mana Sultan Muhammad Al-Fatih dia buat satu perjanjian. Perjanjian apa ni? Perjanjian dengan musuh-musuh yang lain. Dia buat perjanjian juga, antaranya dengan kerajaan Hungary, Venice, Greece, dan satu tempat yang kalau kita pergi hari ini kita tahu Galata. Galata tu dia berada di sebelah Asia, ya. Yang mana Galata tu dia berjiran dengan Byzantine. Dan pada masa yang sama Maharaja Byzantine pula tak kurangnya juga baginda cuba sedaya upaya, ya, dia dapatkan pertolongan dari negara-negara Eropah. Cumanya, ni dia. Apabila dia meminta pertolongan gereja Katolik, ya, sedangkan pada waktu itu Konstantinopolis, ya, bermazhab Ortodoks, maka orang-orang Konstantin tak setuju. Kami mazhab Ortodoks, kami tak mau ikut mazhab Katolik. Cuma apa boleh buat, dia kata. Sekarang ni aku mesti mempertahankan supaya jangan jatuh, jangan runtuh Byzantine ini. Kalau tidak, kita akan berada pada pemerintahan orang Islam. Ya. Sedangkan orang-orang Ortodok tahu betapa kejamnya, ya, orang-orang Katolik pada waktu itu. Peperangan mazhab ada telah berlaku, dan mereka juga melihat betapa lunaknya kasih sesama orang Islam, dan betapa lembutnya orang Islam dengan musuh-musuh Islam. Ya, pada waktu itulah, ya, berlaku satu perubahan kepercayaan daripada nak bagi sokongan penuh kepada Byzantine, ataupun pada waktu itu nak tolong Sultan Muhammad Al-Fatih untuk menyelamatkan mereka daripada kekejaman Katolik. Pada waktu itu kita lihat, ya, Konstantin ni dia dikelilingi oleh beberapa jenis lautan. Itu Selat Bosphorus. Siapa pergi Turki tak naik bot, tak naik kapal persiaran, tak lengkap. Tak lengkap lah, ya. Dia mesti naik untuk nak lihat Selat Bosphorus. Kemudian Laut Marmara. Kita pernah dengar perkataan Marmara ni sewaktu sesi bantuan ke Palestin, ya, dari Turki. Dan dia ada perairan Tanjung Emas atau disebut sebagai Golden Horn, yang dihalang masuknya oleh rantai besi yang besar. Dan kita lihat bagaimana bermula daripada 6 hari bulan April 1453 baginda susun satu strategi untuk memastikan bahawa tidak akan gagal dalam membuka kota Konstantinopel. Kita berehat dulu kat situ, insya-Allah. Insya-Allah. Panjang sebenarnya kronologi perincian kepada strategi ini. Kita akan pelajari, ya, insya-Allah sebentar saja lagi. Namun sebelum itu kita nak labuhkan tirai terlebih dahulu TV3. Jangan lupa untuk saksikan sambungannya di TV9 sebentar saja lagi. Tanya Ustaz biar tahu, jangan keliru, kembali sebentar saja lagi, insya-Allah. Alhamdulillah, sedang betul sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu, jangan keliru, menerusi TV9 dekat di hati. Alhamdulillah, terima kasih kerana masih lagi kekal bersama dengan kami sehingga ke saat ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada pagi ini membawa satu rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kepada sahabat-sahabat, saudara serumpun kita mungkin dari Brunei, Indonesia, Singapura dan di antara dunia ini yang sedang menyaksikan menerusi Facebook kita pada pagi ini, jom sama-sama kita
melaksanakan salah satu tanggungjawab kita di dalam menyebarluaskan ilmu kita dapat pada pagi ini dengan menekan butang kongsi. Tidak akan merugikan bagi kita dengan berkongsi ilmu ini, bahkan menjana saham pahala buat bekalan kita untuk akhirat kelak insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi perbincangan kita pada pagi ini dengan topik kita semangat Muhammad Al-Fatih. Jadi sebelum mana kita berhenti berehat sebentar tadi, Ustaz sudah pun berkongsi dengan kita beberapa strategi yang telah pun digariskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih sewaktu mana ingin membuka kota Konstantinopel ini. Namun begitu kita nak teruskan lagi Ustaz. Dengan kata ada lagi tambahan berkaitan dengan strategi-strategi ni Ustaz. Silakan. Sikit je lah. Ya, sebab kalau kita terlalu detail memang dia akan ambil masa yang panjang, berkejam-kejam sebenarnya. Ialah peristiwa berlaku bertahun-tahun ya. Baik, kalau kita lihat sekejap ya, pada 1447 ketika Sultan Murad yang kedua memerintah untuk kali yang ketiga, pada waktu itu mereka membuka Albania ya. Dan Sultan Murad kedua dibawa Sultan Muhammad Fatih, lihat bagaimana strategi peperangan membuka Albania. 1449 menyaksikan Konstantin yang ke-11 yang ditabalkan menjadi Maharaja baru pada 6 Januari 1449, merupakan maharaja yang terakhir. Dan pada September 1449 juga Humahatun, iaitu ibu yang sangat dikasihi oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, kembali ke rahmatullah dan dimakamkan di pemakaman Muradiye di Bursa. Bursa ni satu tempat kalau kita pergi, dia kaya dengan industri tekstil dan sebagainya, dan kita boleh lihat Bursa ni dia lain macam sikit. Ya. Baik, dan pada waktu itu Sultan Muhammad Fatih berusia 17 tahun dan beliau sendiri membina pemakaman ibunya. Okey, dan kita lihat ya, peristiwa-peristiwa ni membawa kepada semangat Sultan Muhammad Fatih apabila dia dapat satu idea dengan membina The Great Cannon, iaitu disebut juga sebagai Great Royal Cannon ataupun meriam besar diraja. Dan meriam ini boleh didengar dentumannya 20 km dan boleh pergi 2 hingga 3 km. Ya. Dan pada waktu itu dihalalkan meriam tersebut ke arah dinding Konstantinopel. Dan pada masa yang sama masih lagi terdapat satu hadangan, iaitulah rantai besi gergasi di tanduk emas tersebut, teluk dia tu. Macam mana nak buat? Maka idea yang tak masuk akal ya, bahkan dikatakan menggunakan minyak zaitun untuk nak tarik 70 kapal ya, merentasi Selat Bosphorus melalui Galata ya. Dan sekarang ada satu tower dibina. Satu tower ni kita sebut dalam bahasa Melayu sebagai menara. Ambil lupa kan, satu menara. Dan pada besok hari mereka lihat 6 April 1453 terkejut mereka apabila 70 kapal tentera Uthmaniyah telah berada di dalam tanduk emas tersebut yang tersempit tu. Macam mana boleh masuk? Rupanya bukan mudah, bukan senang. Ramai yang cedera, terkorban, macam-macam telah berlaku. Tapi itulah dia untuk memenangkan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, apabila peperangan bermula, ya, dentuman meriam sekaligus dengan tentera-tentera yang telah boleh masuk ke dalam kota. Dan kita jangan lupa satu nama, Hasan Ulubata. Ya, inilah sosok tubuh yang naik ke menara Konstantin, ya, lalu kita nak kata pegang pacak tu, dia peluk ya bendera Uthmaniyah, kerajaan Islam Uthmaniyah, dalam keadaan tubuhnya dihujani dengan anak panah, lembing dan sebagainya, dan beliau syahid di situ. Nama beliau yang kita lupa ya. Dan pecahlah kota Konstantin, masuklah tentera Islam di dalamnya secara rasmi dengan memimpin 150 hingga 250 ribu sebahagian kata
ada kata 200,000 dalam tempoh 53 hari kurang lebih, sampai dikata 57-58 hari, 53 hari ini boleh membuka kota Konstantin. Dan pada waktu itu luar biasalah, ya, Barat menjadi sangat-sangat lemah, dan Paus ataupun Pope pada waktu itu ajak raja-raja dia pergi berperang dah tak diendahkan lagi. Dan dengan peristiwa tersebut, ya, mereka kehilangan Konstantinopolis, dan pada waktu itulah Islam mengukuhkan kedudukannya di Eropah dan mengawal perdagangan rempah sebenarnya. Ya, di situlah abad yang ke-16 pula menjadi cukup hebat dengan kita lihat perdagangan rempah, ekonomi yang semakin meningkat, membawa nama Islam terkenal. Dan paling canggih lagi apabila berlaku anak-anak raja-raja Eropah, ya, masing-masing menghantar putera-puteri mereka untuk menuntut ilmu, belajar di Turki. Wallahu a'lam. Allahu Akbar. Jadi itulah menunjukkan bahawa sebenarnya kejayaan ni tak berlaku dalam satu malam. Ianya perlukan masa yang panjang dan juga usaha yang berterusan. Jadi mudah-mudahan menjadikan satu inspirasi buat kita semua untuk terus berjaya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita beralih dengan soalan berikutnya Ustaz. Saya ada meraihkan soalan daripada Normadiah Abdullah. Assalamualaikum Ustaz Da'i. Assalamualaikum warahmatullahi. Muhammad Al-Fatih terkenal dengan serbannya yang besar. Ustaz, mengapakah serban Muhammad Al-Fatih lebih besar dari kepala dan mukanya? Terima kasih. Hashtag biar tahu jangan keliru. Dan juga Ustaz, kalau kita pergi ke makam Sultan Muhammad Al-Fatih sendiri Ustaz, kita nampak ada satu serban yang berada di atas Ustaz. Yang betul ke serban itu dipakai Ustaz? Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya. Nak jawab soalan ini memang nombor satu, kita akan rasa kelakar. Apa serban besar-besar. Lepas tu bagi orang yang mementingkan fiqah kan, dia kata boleh sujud ke kan. Baik, ini saya nak tegaskan, semua sultan kerajaan Turki Uthmaniyah bermazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan secara rasmi pada fiqahnya bermazhab Hanafi. Okey, itu satu nak bagi tahu. Kemudian serban yang besar tu, yang kalau kita lihat tu gambar Sultan Muhammad Al-Fatih, serban besar, dia akan ada sedikit rambu-ramba, macam dengan ada sedikit benang-benang yang terjuntai. Sebenarnya yang pertama, benang-benang tersebut yang terjuntai digunakan mereka untuk membersihkan debu-debu di makam-makam yang mereka ziarahi. Ya, makam datuk nenek moyang mereka. Ya, itulah fungsi yang kecil tersebut. Hatta kalau mereka menziarahi, ya, makam Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, itulah yang akan digunakan untuk membersihkan makam tersebut. Dan serban yang tebal itu, yang dilihat tebal itu, serban itulah yang digunakan untuk mengkafankan mereka. Sebenarnya dia pakai kain kafan di atas kepala dia. Dia pakai kain kafan. Simboliknya ingat kematian. Ya, hidup ni objektif dia untuk mati. Sebut senang, tapi nak buat terkebir-kebir kita. Ya, tapi raja-raja Uthmaniyah sebelum tukar ke, kita sebut sebagai apa tu, yang mereka pakai topi merah tu kan, mereka pakai serban yang tebal itu tidak menghalang untuk sujud, kerana serban tersebut lembut sebenarnya. Saya pegang dah, saya sentuh dah, oh lembut, bukannya kain tebal. Tapi kain itu dengan ukuran panjang cukup untuk dijadikan kain kafan mereka. Setiap raja, setiap khalifah Uthmaniyah punya serban sendiri yang tak diwarisi daripada ayah ke anak, apa tidak? Dia meninggal, itulah kain kafan dia. Itu jawapan dia. Kita mungkin satu, kita tak tahu apalah besar-besar, dan mempunyai gaya-gaya pakaian dengan fashion-fashion yang sangat unik. Itu tak salah. Itu nak bawa kepada izzahnya Islam. Dan kalau kita lihat Sultan Muhammad Fatih sendiri, itulah ilustrasi serban yang pernah dipertontonkan kepada kita. Dan kalau dia buka serban tersebut, yang ada hanyalah apa? Hanyalah kopiah dia sahaja, kopiah merah dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat, ini satu simbol bahawa raja-rajanya berjuang untuk syahid, ya, berjuang untuk dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala, memerintah untuk bagi
kemakmuran kepada rakyat negara dan semua yang mendapat naungan daripada kerajaan Turki Uthmaniyah. Karena ada kerajaan yang mereka tidak mahu berperang tapi tunduk dengan bayar jizyah, juga dinaungi oleh kerajaan Turki dengan raja-rajanya yang hebat-hebat. Wallahu taala alam. Jadi pemimpin yang terbaik ini adalah pemimpin yang memandu rakyatnya ni memikirkan kepada negara yang berikutnya, iaitu negara akhirat. Allahu akbar. Jadi mudah-mudahan memberikan satu inspirasi kita untuk teruskan lagi kebaikan dalam kehidupan kita, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita nak bincang banyak lagi kita bincangkan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ni. Dan sebelum kita menjadi berehat seketika lah. Jangan mana teruskan kekal bersama kami. Kembali sebentar saja lagi. Tanya Ustaz biar tahu. Jangan. Alhamdulillah, saudara sekalian, kembali kita bertemu dalam rancangan Tanyalah Ustaz biar tahu jangan keliru. Sedar tak sedar kita sudah pun berada di dalam blok ataupun segmen terakhir untuk episod kali ini. Memang panjang sebenarnya, saudara sekalian. Kalau kita nak bincangkan tentang personaliti dan juga peribadi Sultan Muhammad Al-Fatih ni, tak cukup sebenarnya untuk satu episod ni. Tapi kita doakan agar ada lagi episod-episod yang akan datang yang akan bincangkan tentang Sultan Muhammad Al-Fatih ni, insya-Allah. Jadi kita teruskan lagi dengan perbincangan kita dengan meraihkan soalan berikutnya daripada Puan Faz Ismail. Assalamualaikum Ustaz dan Naim. Assalamualaikum warahmatullahi. Adakah Muhammad Al-Fatih ada meninggalkan wasiat untuk rakyatnya sebelum atau ketika beliau hendak meninggal dunia? Terima kasih Ustaz Naim, sama-sama. #biar tahu jangan keliru. Silakan Ustaz. Dahsyat juga nah meninggalkan wasiat untuk ayat dia. Baik. Dia ada satu syair yang disebut sebagai syair Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Kalau kita lihat syair itu panjang dan bahasanya juga disebut sebagai bahasa dia sebagai Osman Leja. Osman Leja ni dia tak sama dengan bahasa Turki moden sekarang. Tak sama. Ya. Kita boleh belajar atau boleh tanya dengan sahabat-sahabat ataupun anak-anak murid kita yang pergi belajar di Turki yang ambil sejarah, dan mereka akan belajar Osman Leja. Osman Leja ni ialah bahasa Turki. Dia ada sebutan-sebutan Arab lah. Macam dengan mula, dia sebut Mughla dan sebagainya yang kita bincang waktu rehat tadi itu kan. Okey. Kalau kita lihat dalam syair yang ditinggalkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, panjang, ya. Dan syair ini cukup dahsyat, ya, kalau kita nak terjemahkan satu persatu. Jadi bolehlah kita ambil koleksi syair Sultan Muhammad Fatih atau disebut sebagai Avni ni seperti kesimpulan yang berikut. Saya cuba untuk ringkaskan daripada yang panjang lebar. Yang pertama, Sultan Muhammad Fatih ni dia meninggalkan rakyat dengan satu cerminan latar belakang baginda yang menerima sistem pendidikan yang terbaik. Itu nombor satu dia pesan. Ya, sistem pendidikan mesti bagi yang cukup berkualiti tinggi. Bahkan kalau kita lihat baginda sendiri menonjolkan dirinya orang yang kaya dengan bahasa. Kita sebut dah tadi Yunani, Greek, Turki, Latin, Arab, Hebrew. Dia boleh cakap, ya. Kemudian dalam bidang sains, ya, bagaimana beliau menggunakan tactical science untuk memecahkan tebalnya dan dahsyatnya kekuatan tembok Konstantin, dan bagaimana hebatnya perkiraan beliau memindahkan 70 kapal dari seberang laut di sini ke masuk ke Golden Horn, ya, dalam tempoh satu malam. 70 kapal. Bukan 7 kapal lah. 70 kapal. Kemudian kita lihat juga bagaimana hebatnya beliau dalam bidang falsafah, ya. Dalam bidang politik kita lihat bagaimana beliau sudi untuk berdamai dengan negara-negara Eropah. Tetapi dalam masa yang sama beliau menunjukkan izzah Islam itu sendiri. Seperti Hunaidi yang menjadi musuh tradisi dari Hungary ketika dia datang ke Sultan Muhammad Fatih untuk berdamai sebelum mereka menyerang Konstantin. Sultan Muhammad Fatih terima, tapi nak tunjuk bahawa aku tak heran pun dengan kau. Kerana dulu kau memang hebat, menghentam, membunuh umat Islam dan sebagainya, dan hari ini izzah Islam tu kau lihat sendiri.
Tapi Sultan Muhammad Fatih tidak menghina dia. Tapi saja nak tunjuk. Nampak tak dia punya kehebatan dia. Kemudian kalau kita lihat kesimpulan yang kedua, ada sentimen-sentimen idea yang diekspresikan daripada syair-syair yang dikutip daripada diwan. Diwan ni kitab-kitab syair yang kecil, ya. Dan dia menunjukkan personality Sultan Muhammad Al-Fatih yang artistik. Bagaimana keikhlasannya, warna-warni kehidupannya, dan corak pemerintahan dia sangat unik, ya. Kalau kita lihat yang ketiga, dia membawa kepada satu benda yang cukup dahsyat, iaitu cita-cita tinggi yang ditonjolkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Bukan sahaja sebagai sultan di timur, tapi dia nak menjadi Caesar di barat, di Eropah. Kalau kita lihat betul-betul, ya, sebelum kewafatan Sultan Muhammad Fatih, dia mengumpulkan tentera yang begitu banyak untuk masuk ke Itali, ke Perancis, dan nak membebaskan umat Islam. Di mana tu? Andalusia. Di Andalusia, sekarang Spanyol. Tapi hasrat beliau tak tercapai kerana beliau meninggal selepas tu, ya. Dan kalau kita lihat yang keempat pula, dia menunjukkan pesanan beliau yang cukup serius berkenaan dengan kita lihat kepada pesanan kepada orang yang menyediakan syair. Ya, bukan syair itu syair gurindam, satu bawa gaya bahasa cintan-cintun, ya, melalaikan yang lemah, tidak. Dia pesan supaya bawa melihat kepada daya imajinasi ilmu yang tinggi, cita-cita yang dahsyat, ya, dan juga pastikan bahawa mesti duduk pada artis kelas yang pertama. Dia seorang raja, ya. Jadi para penyair pada waktu itu bila lihat panduan tu, mereka juga berlomba-lomba untuk menyiapkan, menyediakan, buat syair yang boleh bangunkan jiwa rakyat dan sebagainya. Dan kalau kita lihat Avni ni juga bukan menggambarkan hanya sebagai syair biasa, tapi dimasukkan warisan budaya Turki itu sendiri, ya. Kemudian kita lihat lagi dia juga menggambarkan metafora, tamthilan, ya, membawa kepada perlambangan, penceritaan tasawuf. Ini dia. Sebab kalau kita ke Turki ni memang tasawuf ni cukup kuatlah sampai hari ini. Ya, dan setiap khalifah Turki mempunyai guru-guru tasawuf yang tersendiri. Saya ulang balik, ya, seperti Sultan Murad kedua tu Syekh Bayram Al-Wali. Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad kedua siapa? Namanya Aqsyamsuddin, ya, Al-Wali. Kemudian kalau kita lihat dalam elemen syair itu dimasukkan elemen fizikal yang cantik, ya, dimasukkan insan-insan yang mewarnai kehidupan mereka. Kemudian dimasuk dengan subjek-subjek yang zahir, ya, dan sebagainya, dan sebagai pesanan diceritakan tentang bahayanya arak, ya, jangan terlalu tertipu dengan permainan muzik daripada tali dan sebagainya lah. Dan kalau kita lihat yang ke-6 pula, syair ini dihiasi dengan pelbagai jenis bahasa, seperti ada perbandingan, ada personifikasi, ada kita sebut dah tadi benda yang tersirat, tersurat dan sebagainya, dan ada kiasan sebenarnya, ada kiasan, dan dia merujuk kepada peristiwa-peristiwa yang tertentu, sama ada individu tu yang disanjung ataupun tiada kena mengena dengan satu peristiwa. Dan kalau kita lihat kepada yang ketujuh, walaupun kita lihat perkara ini mungkin orang tak ambil peduli, tapi dia kaya dengan nilai estetika, nilai estetika yang jelas, dan inilah menjadi asas kepada kesusastraan Turki. Dan yang ke-8, banyak mutiara-mutiara falsafah, estetika, budaya, kesufian yang menunjukkan Sultan Muhammad Fatih ini cukup dahsyat, ya, sultan yang agung, yang terkenal. Dan ada lagi sultan-sultan yang hebat seperti Sultan Sulaiman dan sebagainya, tapi beliau dilihat pada waktu itu penonjolan yang cukup dahsyat dengan ilmu sains, kebudayaan, falsafah, politik dan pegangan serta kesenian yang digabung jalinkan dengan cukup sempurna, sehingga akan membawa kepada tamadun yang hebat merujuk kepada Muhammad Al-Fatih. Wallahu a'lam. Allahu akbar. Jadi itulah dia
di antara personality dan juga pesanan-pesanan yang ditinggalkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih yang boleh dijadikan sebagai pengajaran untuk kita semua, insya-Allah. Yang paling menarik ia tentang ilmu tasawuf. Walaupun seorang pemimpin yang hebat, tasawufnya itu tidak tinggalkan. Tidak ditinggalkan sama sekali. Satu penangan juga nasihat untuk kita lah, insya-Allah. Jadi Ustaz, kita sudah pun sebenarnya berada di akhir baki-baki masa ini. Kita nak raikan soalan ini juga merangkumi sebagai kesimpulan Ustaz untuk episod kita pada pagi ini, iaitu daripada soalan pada Puan Intan Zurina Abdul Razak kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, apakah yang boleh ibu bapa teladani daripada ilmu kemahiran keibubapaan, parenting skills, terutama Bonda Muhammad Al-Fatih? Cara didikan beliau yang hebat sehingga dijadikan buku sebagai rujukan. Terima kasih Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Soalan daripada Intan Zurina Abdul Razak ini. Kita lihat Humahatun, ya. Moga-moga Allah merahmatinya, adalah ibu kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, ya. Dia ada Sultan Murad kedua ni ada isteri-isteri yang lain. Tapi Humahatun lah yang melahirkan Sultan Muhammad Al-Fatih ini. Dia setiap hari kita lihat dia ada satu tugas yang kita sebut tabligh, menyampaikan. Mak-mak kita juga menyampaikan, dan kita terima kasih sangat kepada mak-mak kita yang menyampaikan pesanan demi pesanan hingga terbina jiwa kita jadi orang yang mudah-mudahan diredai Allah Subhanahu wa taala dengan didikan mak. Tapi khusus kepada Humahatun seperti yang ditanya oleh saudari Intan Zurina Abdul Razak ini. Humahatun ni setiap hari dia akan bawa anak dia untuk lihat tebing, ya, lihat kota, dinding kota Konstantin, dan dia akan bacakan hadis. Itu tabligh dia, ya. Dia jadi mubalighah, ya. Dia akan sebutlah tuftahannal Konstantiniyah fala ni'mal amir amiruha wa ni'mal jaish dzalikal jaish, dan dia bagi tahu kamulah Muhammad. Ya, kamulah Muhammad yang akan buka kota ni. Dan tentera kamulah yang akan mengikuti kamu untuk memasuki kota ini. Dan kita boleh lihat, ya, bagaimana Humahatun ini dia bagi kata semangat, kata motivasi lagi perkataan itu, ya, kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, hingga kalau kita lihat umur 23 tahun, ya. Umur 23 tahun bagaimana keadaan pemuda kita. Tetapi Humahatun menjadikan anaknya pada umur 23 tahun selepas kewafatannya pembuka kota yang cukup dahsyat yang dikatakan mustahil untuk memasukinya. Wallahu taala. Insya-Allah. Jadi mudah-mudahan dengan pesanan itu kita dapat jadikan sebagai satu iktibar kita. Insya-Allah. Jadi Ustaz, sedikit doa ringkas daripada Ustaz agar pertemuan kita pada pagi ini diberkati Allah Subhanahu wa taala. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon padamu, ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Rahmati diri kami, ya Allah. Pelihara kami, ya Allah. Kami mohon padamu, ya Allah, jadikan apa yang kami pelajari pada pagi ini, semangat Muhammad Al-Fatih, sebagai suatu inspirasi kehidupan, menjadi hamba-Mu yang kuat, taat pada perintah-Mu, dalam ibadah terhadap-Mu, menjadikan dirimu sebagai yang maha agung, ya Allah, dan mengikuti apa yang disunnahkan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, pelihara ayah ibu kami, ya Allah, jadikan mereka insan yang bahagia di dunia ini dan di akhirat sana, ya Arhamar Rahimin. Pelihara pasangan-pasangan hidup kami, ya Allah, pelihara anak-anak kami, jadikan mereka insan yang berjaya cemerlang dalam setiap peperiksaan, orang yang cekal menghadapi setiap dugaan, berjaya dunia hidup dan akhirat sana, ya Arhamar Rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal karim. Jazakallahu khairan katsiran Ustaz di atas bacaan doa dan juga perkongsian ilmu bagi kami semua. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan usia Ustaz dan kekalkan Ustaz dalam kesihatan, insya-Allah. Jadi sahabat sekalian, jangan lupa untuk saksikan rancangan Tanya Ustaz pada besok hari bersama dengan moderator kita Dani Azrin, dengan ahli panel kita Al-Fadil Ustaz Muhammad Ervino Johari yang akan membincangkan topik berkaitan dengan akidah
berdoa bersama agama lain. Satu soalan ataupun topik yang cukup menarik untuk sama-sama kita selami insya-Allah pada esok hari. Saya Luqman, mohon maaf sekiranya ada terkurang di mana-mana, terkasar tutur bahasa dan juga tersalah bicara. Mudah-mudahan kita bertemu lagi di lain episod rancangan Tanya Ustaz Biar Tahu Jangan Keliru. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, terima kasih Ustaz.